Nanti Okey. saya ni, okey boleh Kak, boleh start. Boleh start. Okey. Terima kasih pada murid yang menyertai pada hari ini. InsyaAllah hari ini Ustazah nak buat sedikit taklimat kepada murid-murid tahun 6 iaitu berkaitan dengan ujian tilawah hafazan dan PAFA untuk PSRA. Okey, dan sebelum Ustazah lebih lanjut lagi kepada taklimat berkaitan dengan ujian tilawah hafazan dan PAFA, Ustazah nak jelaskan kepada murid-murid dekat sini bahawa rasanya semua dah tahu PSRA baru-baru ni kita dapat berita iaitu diumumkan oleh pihak JAIS bahawa PSRA kita dibatalkan. Jadi untuk tahun yang kedua kalinya lah PSRA dibatalkan. Tahun 2020 pun tak ada, 2021 pun masih lagi tak ada. Kerana kita pun faham keadaan COVID-19 sekarang ni, dalam keadaan yang macam ni, jadi seelok-eloknya peperiksaan tersebut tak dapat diadakan kerana untuk mengelakkan daripada kita hadir ke sekolah, kemudian berlaku perkumpulan yang ramai-ramai. Jadi kita pun faham keadaan situasi yang berlaku sekarang, jadi kita terima apa keputusan yang dibuat oleh JAIS. Begitu juga dengan KPM yang telah membatalkan UPSR daripada awal. Okey, dan walau bagaimanapun, walaupun PSRA telah dibatalkan, Ustazah harap juga murid-murid tahu bahawa PSRA, peperiksaan bertulisnya dibatalkan, tetapi JAIS akan memberi satu lagi pentaksiran kepada murid-murid. Jadi murid-murid jangan ingat bila PSRA dah habis kita boleh relax sajalah. Tak boleh macam tu. Kerana insya-Allah JAIS sekarang telah merangka satu pentaksiran untuk digantikan untuk PSRA. Jadi kita pun pihak sekolah sedang menunggu daripada JAIS yang akan memberitahu kepada pihak sekolah dari masa ke semasa berkaitan dengan pentaksiran baru yang digantikan untuk PSRA nanti. Mungkin untuk kelayakan masuk ke tingkatan 1. Okey, seterusnya jadi Ustazah harap murid-murid semua bersedia apa pentaksiran tersebut. Jadi sebelum kita melalui pentaksiran tersebut, kita kena tahu bahawa murid-murid yang masuk ke yang darjah 6 ni akan masuk ke tingkatan 1 insya-Allah tahun depan. Okey, jadi berdasarkan peperiksaan yang tak ada sekarang ni, jadi pentaksiran pihak sekolah amatlah penting untuk penilaian murid-murid masuk ke tingkatan 1 ya. Dulu kita memang confirm lah 80%, 90% memang lihat pada PSRA. Jadi keputusan PSRA iaitu Mumtaz ke Jidan dan sebagainya menjadi satu perkara penting, instrumen yang penting untuk masuk ke tingkatan 1. Okey, walau bagaimanapun masih lagi sama macam tahun lepas iaitu 2020 dan tahun ni pun sama, PSRA tak ada, jadi PSRA tidak menjadi instrumen penting untuk kriteria masuk ke tingkatan 1. Dan untuk itu Ustazah nak terangkan dulu kepada murid-murid berkaitan dengan penilaian untuk murid tahun 6. Okey, sebenarnya murid tahun 6 dimasukkan dalam kaedah ataupun sistem Integrated Holistic Assessment Board iaitu IHAB. Kita biasa guna short form IHAB. IHAB ni ya murid-murid terbahagi kepada dua. Sebenarnya Ustazah pernah terangkan pada murid-murid masa murid darjah 5 dululah. Dan juga pada awal tahun dulu Ustazah juga dah terangkan pada murid pada setiap kelas. Jadi Ustazah pun terangkan lagi sekali iaitu IHAB tersebut penilaian murid berdasarkan IHAB. Jadi dia adalah berkaitan dengan keseluruhan pencapaian murid daripada segi akademik dan bukan akademik. Jadi pentaksiran murid itu terbahagi kepada dua. Ya murid-murid dan ibu bapa yang dengar pun kena tahulah. Pembahagian pentaksiran murid itu terbahagi kepada dua, iaitu pertama sekali akademik dan bukan akademik. Bila yang pertama bila berkaitan dengan akademik itu melibatkan peperiksaan PSRA iaitu peperiksaan pusat dan juga pentaksiran berasaskan sekolah. Iaitu pentaksiran berasaskan sekolah sebelumnya dia minta 5 peperiksaan. Tetapi tahun ni hanya minta 3 saja peperiksaan iaitu UP1, peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun. Jadi untuk akademik, peperiksaan pusat PSRA dan peperiksaan peringkat sekolah memang sangat penting lah. Okey. Dan yang kedua iaitu bukan akademik. Bukan akademik melibatkan satu markah yang sangat tinggi iaitu buku sasiah, iaitu buku tarbiyah amal yang murid kena isi itu. Ada semua kan?
Rasanya dalam group kelas masing-masing dan juga group darjah 6 pun ada juga buku tarbiyah amal yang warna hijau muda tu yang murid ditaklimatkan bulan 3 dulu untuk isi. Jadi rasanya murid-murid pun dah faham benda tu kena isi sebab pentaksiran tersebut iaitu buku sasiah tu, sasiah diri iaitu tarbiyah amal tersebut mewakili 40%. Jadi sangat penting untuk kelayakan masuk ke tingkatan 1 sekolah agama. Okey, kemudian 10% lagi yang kedua berkaitan dengan bukan akademik iaitu co-curriculum. Jadi co-curriculum sama ada murid-murid aktif dalam amal Islami ataupun ada jawatan di sekolah. Mewakili 10%. Jadi kesimpulannya pentaksiran untuk murid darjah 6, apa yang dinilai pada murid darjah 6 berdasarkan dua perkara, iaitu pertama sekali akademik, yang kedua bukan akademik. Bila akademik berkaitan dengan PSRA dan juga peperiksaan peringkat sekolah, dan bukan akademik adalah buku tarbiyah amal dan buku dan aktiviti amali amal Islami dan juga jawatan di sekolah. Jadi itu berkaitan dengan IHAP. Okey. Walau bagaimanapun, murid-murid pun dah tahu, ibu bapa pun dah tahu peperiksaan PSRA dibatalkan. Jadi pentaksiran tersebut yang mewakili 25% akademik, jadi akan dinilai berdasarkan pentaksiran lain yang berpusat iaitu dibuat oleh JAIS sendiri juga. Jadi kita akan tunggulah dari masa ke semasa bagaimana kaedah pentaksiran tersebut akan dijalankan. Jadi pihak sekolah, kami guru-guru sedang menunggu bersedia dengan apa yang diarahkan oleh pihak JAIS. Okey. Walau bagaimanapun murid-murid juga kena tahu bahawa pentaksiran berasaskan sekolah kita akan jalankan seperti biasa juga. Jadi baru-baru ni bulan 3, bulan 4 murid-murid dah menduduki ujian bulanan yang pertama iaitu ujian prestasi, dan markah tersebut sangatlah penting untuk murid kelayakan murid masuk ke tingkatan 1. Jadi murid-murid juga masih menduduki peperiksaan pertengahan tahun yang sepatutnya kami cadangkan pada 27 sampai 30 hari bulan Julai nanti. Walau bagaimanapun, oleh kerana PSRA dibatalkan, kami telah berbincang, insya-Allah peperiksaan pertengahan tahun murid akan berlangsung pada 23 hingga 27 hari bulan 8. Jadi ya murid-murid, ibu bapa kena ingat peperiksaan pertengahan tahun InsyaAllah kita akan adakan pada 23 hingga 27 hari bulan 8, iaitu pada tarikh sebenar sepatutnya peperiksaan PSRA dijalankan, tetapi kita gantikan dengan peperiksaan pertengahan tahun. Jadi daripada sekarang sampailah kepada tarikh tersebut, kita harapkan murid-murid bersedia walaupun kita hanya PDPR sahaja. InsyaAllah kita berharap selepas bulan 7 kita akan boleh bersemuka di sekolah. Jadi bila kita bersemuka di sekolah tu insya-Allah kita akan dapat lakukan dengan lebih baik. Jadi kita sama-sama berdoa COVID-19 semakin hari semakin turun dan kita boleh bertemu di sekolah, belajar dengan lebih lancar lagi lah insya-Allah. Okey. Dan kemudian bila peperiksaan pertengahan tahun, murid juga akan menduduki peperiksaan akhir tahun. InsyaAllah murid-murid akan mendudukinya mungkin dalam bulan 11 sebab kita sekolah sampai bulan 12 insya-Allah. Tetapi tarikh peperiksaan akhir tahun nanti semuanya akan ditetapkan oleh pihak JAIS sendiri. Jadi kita akan lakukan jalankan peperiksaan akhir tahun berdasarkan jadual yang diberi oleh pihak JAIS. Jadi untuk peperiksaan peringkat sekolah, murid-murid telah duduki baru-baru ni ujian prestasi dan kemudian akan insya-Allah akan menduduki peperiksaan pertengahan tahun pada 23 hingga 27 hari bulan 8 tadi saya bagi tahu, dan insya-Allah bulan 11 akan menduduki peperiksaan akhir tahun. Dan tiga-tiga pentaksiran tersebut sangatlah penting kerana dia akan menjadi satu instrumen untuk kelayakan masuk ke tingkatan 1 sekolah agama menengah ataupun sekolah menengah kebangsaan agama ataupun sekolah menengah integrasi tahfiz sains ataupun sekolah Ma'had Muhammadiyah. Jadi Ustazah harap murid-murid walaupun tak ada peperiksaan PSRA tetapi peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun diambillah berat. Jadi jangan ambil ringan. Okey. Jadi itu makluman untuk kepada murid lah.
Kemudian berkaitan dengan bukan akademik, iaitu buku tarbiyah amal tadi, buku sasiah tadi. Jadi Ustazah harap murid-murid isi, sebab rasanya buku tu ada pada murid, murid isi nanti bila kita dah bersemuka di sekolah, insya-Allah buku tersebut akan diserahkan kepada guru kelas masing-masing. Guru kelas akan kira matikan markah murid, dan kita haraplah pada tahun ni murid-murid mencapai markah tarbiyah amal, iaitu sifat-sifat yang mengikut konsep Imam Ghazali tersebut. Murid-murid akan dapat markah yang tinggilah, kalau boleh kita dapat lebih daripada 100%, iaitu Al-Fatih Jenia. Okey, jadi faham ya murid-murid? Okey, dan dalam masa yang sama Ustazah harap juga ibu bapa yang ada dekat rumah tolong tengok-tengokkanlah murid tu mengisi buku tarbiyah amal. Sebab kerana itu adalah semua benda yang kita lakukan, perkara yang baik yang kita lakukan, sifat-sifat memudah yang kita buat di rumah dalam kehidupan seharian kita. Jadi pada waktu macam ni ibu bapa diharap menjadi pembimbing lah kepada murid. Okey, dan kami pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih kerana apa sahaja yang kami berikan kepada murid selalunya kebanyakannya memang mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. Jadi terima kasih ya pada ibu bapa dan murid. Okey, seterusnya Ustazah masuklah kepada yang penting sekali pada hari ini, sebab Ustazah tengok kita punya partisipan ni dah masuk sampai 99 orang. InsyaAllah yang ke-100 nanti Ustaz Rosman akan buat satu lagi link ya, supaya ada 2 link boleh dekat sini. Okey, jadi Ustazah masuk kepada yang penting, iaitu ujian tilawah dan hafazan. Okey. Walaupun PSRA, peperiksaan bertulisnya telah tidak ada, tetapi kami pihak sekolah tetap mengambil keputusan menjalankan ujian secara oral test ataupun syafawi. Kerana dia menjadi satu kriteria yang penting untuk kelayakan masuk tingkatan 1, macam mana saya cakap tadi. Jadi pentaksiran berasaskan sekolah tersebut, UTH yang dilakukan secara syafawi ataupun oral test kita akan jalankan. Dan mengikut tarikhnya dia sudah bermula pada hari ini, iaitu 14 hari bulan, dan akan berakhir pada 2 Julai nanti. Okey, jadi ujian syafawi ataupun oral test tersebut kita akan ataupun kita namakan ujian lisan tersebut, kita akan adakan untuk tilawah dengan hafazan, iaitu membaca Al-Quran dan menghafal, dan satu lagi pemantapan amali fardu ain. Jadi kita akan lakukan bermula pada hari ini insya-Allah, dan kita beri tempoh selama 2 minggu, iaitu 10 hari. Kita akan berakhir pada 25 hari bulan 6. Jadi sekali lagi Ustazah ulang ya, untuk sesi ujian lisan, oral testnya ataupun ujian syafawi, untuk ujian tilawah hafazan dan PAFA, pihak sekolah akan lakukan daripada hari ini 14 hari bulan 6 sampailah 25 hari bulan 6. Jadi kita berikan tempoh selama 2 minggu. Jadi dalam tempoh 2 minggu pentaksiran tersebut akan berjalan, dan Ustazah juga mengharaplah kerjasama daripada murid. Sila beri tumpuan menghafal surah-surah darjah 5 dengan darjah 6, dan juga beri tumpuan kepada bacaan-bacaan Al-Quran, iaitu yang kita belajar semasa darjah 5 dengan darjah 6. Okey, seterusnya berkaitan dengan PAFA juga, murid-murid akan dinilai PAFA dan penilaian tersebut kita akan bergantung pada buku yang Ustazah akan tunjukkan nantilah kepada murid. Okey, jadi untuk ujian tilawah hafazan, penilainya adalah kami guru tahun 6 sendiri, iaitu 6 orang, dan kami akan menilai ujian tilawah hafazan tersebut kepada 144 orang murid. Kami telah bahagikan kepada setiap kumpulan. Jadi satu guru akan dapat 24 orang guru. Jadi rasanya murid-murid dan ibu bapa juga telah maklum kot berkaitan dengan perkara ni, dan ada juga yang Ustazah tengok ada guru-guru juga dah hantar dalam grup kelas masing-masing berkaitan dengan senarai-senarai nama itulah, dan ada juga kumpulan yang belum tahu lagi lah nama dia. Jadi insyaAllah selepas ni Ustazah akan tunjukkan juga slide dekat sini, nanti Ustazah akan tunjukkan, dan juga kami juga akan beri dalam grup darjah 6 nanti, grup tahun 6, jadi murid-murid akan tahu. Okey, kemudian
Setiap murid tersebut, 24 orang tu dengan kumpulan guru tersebut, terpulanglah kepada guru tu nak laksanakan kaedah macam mana. Sama ada guru tersebut akan lakukan secara Google Meet ataupun secara video call ataupun tak kisahlah macam mana. Yang penting keadaannya mestilah secara online, tidak boleh bersemuka. Okey, jadi kaedah pentaksiran tersebut, soalan tersebut disediakan oleh guru masing-masing. Okey, jadi untuk persediaan, jadi Ustazah nak tunjukkan kepada murid-murid dan ibu bapa surah-surahnya. Okey, nanti kita tengok sekejap surah-surah yang mesti kita untuk kita lancarkan di rumah dan nanti murid-murid akan undilah. Okey. Okey, jadi kita tengok. Okey, ini panduan untuk ujian tilawah dan hafazan. Dapat tengok semua tak? Boleh dapat tengok tak? Nampak tak? Dapat. Okey, ni panduan ujian tilawah dan hafazan. Okey, kemudian yang ni untuk menilai murid-murid membaca ayat-ayat Quran yang terpilih mengikut hukum tajwid yang betul, menghafaz ayat Quran yang terpilih mengikut hukum tajwid yang betul. Markah penuhnya adalah 100 markah, jadi 60 markah untuk tilawah dan 40 markah untuk hafazan. Okey, yang menilainya adalah kami. Zazarima, maaf, screen puan share ke tak ya? Tak nampak apa yang okey. Okey, sekejap ya. Okey, sekejap ya. Nanti saya okey, saya share kejap ya. Okey, boleh nampak tak? Boleh. Ya. Panduan untuk tilawah dan hafazan. Okey, sekarang kita tengok. Yang ni yang Jais berikan kepada kita, panduan dia, pengenalan dia merupakan satu ujian untuk menilai kebolehan murid dalam membaca dan menghafaz ayat Quran dengan betul, fasih mengikut hukum tajwid yang dipelajari. Jadi murid-murid kena tahulah sepatutnya daripada darjah 1 sampai darjah 6 belajar pelajaran tilawah, belajar pelajaran hafazan, murid-murid sepatutnya boleh cemerlang dalam bacaan dan juga menghafal, insya-Allah. Dan rasanya murid-murid darjah 6 boleh Ustazah katakan hampir 100% boleh membaca Al-Quran dengan baik. Okey, untuk menilai baca Al-Quran dan juga menghafaz Al-Quran mestilah mengikut hukum tajwid yang betul. Okey, kemudian ujian tilawah hafazan ini adalah satu penilaian untuk murid tahun 6 dan penilaian tersebut akan dijalankan oleh guru kelas guru tahun 6 saja. Okey, markah tilawah adalah 60 markah dan hafazan markahnya adalah 40 markah. Dan kami guru yang akan menilai murid secara lisan. Dan Ustazah nak ingat satu perkara yang pentinglah kepada murid, apabila murid nak dinilai tersebut, pastikan membaca surah Al-Fatihah dengan lantang dan betul. Baca dengan kuat surah Al-Fatihah kerana kita nak tengok bacaan Al-Fatihah yang bacaan yang betul, fasih dan lancar. Okey, kemudian kita tengok dekat bawah ni semua pembinaan soalan. Okey. Pembinaan soalan, garis panduan pembinaan soalan ni adalah ditetapkan oleh kami guru-guru penilai sendiri. Okey, dan soalan-soalan tilawah, soalan-soalan hafazan tersebut kami akan sediakan soalan dan murid-murid akan diminta untuk mengundi, memilih soalan mana yang terkena dan soalan tersebut akan dibacakan dan diminta murid baca dan dihafal. Okey. Yang ni adalah borang ujian tilawah hafazan secara individu yang kami akan guru-guru darjah 6 akan isilah. Okey, tengok ya, Ustazah harap murid-murid tengok aspek dia membaca ayat Quran dengan bertajwid 30 markah, mestilah membaca ayat Quran mengikut hukum tajwid, qalqalah, nomati, tanwin, hukumat yang betul. Jadi pastikannya baca dengan hukum tajwid yang betul. Kemudian fasahahnya adalah 15 markah, iaitu membaca ayat Quran dengan lancar mengikut lahjah yang betul. Jadi kita mengikut lahjah Arab yang betul lah ya, jangan ikut lahjah Melayu, ikut lahjah Arab. Mesti baca dengan fasih. Kemudian bacalah ayat Quran dengan lagu dan suara yang baik. Jadi kita baca tu dalam keadaan yang baik, suara yang bersopan dan beradab. Okey, kemudian adab yang penting sekali apabila kita menghadap Al-Quran, membaca Al-Quran, iaitu 5 markah. Jadi
kita sentiasa berusaha memelihara adab dan tertib ketika membaca Al-Quran. Itu 60 markah untuk tilawah. Seterusnya 40 markah untuk hafazan. Okey, menghafaz ayat-ayat Al-Quran adalah 20 markah jika menghafaz ayat Quran dengan betul. Okey, seterusnya lancar menghafalnya dengan penuh lancar sekali. Kita akan bagi markah sebanyak 10 markah dan apabila membaca dengan hukum tajuk yang betul, markahnya adalah 10 markah. Jadi 60 hingga 40 markahnya adalah 100. Okey. Dan bawah ni Ustaz tengok tunjuk dekat murid, ini lampiran ini adalah perkara yang kami guru-guru akan isi dan akan dihantar ke JAIS, ke pihak JAIS ya benda ni. Jadi Ustazah harap murid-murid kena faham lah. Okey, kejap lagi Ustazah pun nak tunjuk juga dekat murid. Ini. Nampak kan? Ni nama surah bagi ujian tilawah hafazan iaitu sukatan pelajaran darjah 5, surah Al-Furqan, surah Yasin, Arum, An-Nur. Jadi surah-surah ni lah yang kita akan soal kepada murid dan juga sukatan darjah 6 daripada surah Asy-Syura sampailah surah Al-Mursalat. Jadi harap-harap murid lancarkanlah bacaan. Tetapi tak payah lancarkan semua pun tak apa sebab ayat Quran kalau kita dah mahir dia punya bacaan, makhrajnya, tajwidnya, panjang pendek semua hukumnya, mana ayat Quran yang kita dapat pun bacaannya tetaplah kita boleh baca dengan baik insya-Allah. Okey, sekarang ni nama surah bagi ujian hafazan untuk sukatan darjah 5 surah At-Takwir, surah Al-Infitar dan surah Al-Mutaffifin. Sukatan darjah 6 adalah surah Abasa, surah An-Nazi'at dan surah An-Naba. Jadi Ustazah haraplah kepada murid hafallah surah-surah ini dengan baik dan kita akan ujilah nanti untuk murid-murid punya hafazan dan juga tilawah. Okey, Ustazah stop ya. Okey. Okey. Jadi faham kan? Jadi Ustazah harap bermula daripada hari ini murid-murid bersedialah untuk menghafal ayat Al-Quran tersebut. Ustazah nak tanya boleh share ke yang nama-nama surah tadi tu? Ya, boleh. Nanti kami akan bagi dalam grup ya. Okay. InsyaAllah kami akan bagi. Okey, dan kepada murid-murid jangan bimbanglah. Sebab kami guru-guru insyaAllah akan cuba membantu sebab ingat ini adalah pentaksiran. Bila pentaksiran kami akan cuba sedaya upaya untuk bagi murid dapat yang terbaik. Cemerlang insyaAllah kami takkan straight sangatlah bagi markah dekat murid. InsyaAllah kami akan cuba berusaha untuk murid dapat yang terbaik untuk ujian tilawah dengan hafazan. Okey, jadi itu berkaitan dengan tu. Jadi berkaitan dengan soalan, guru-guru insyaAllah, guru-guru Ustaz Kumpulan akan buat soalan. Jadi soalan tersebut contohnya siapa yang dapat kumpulan saya iaitu kumpulan 6. 24 orang murid ni saya akan bagi tanya dekat murid tersebut. Okey, contohnya Maisarah Najihah. Dia online dengan saya hari tu. Maisarah Najihah kata, okey saya kata Maisarah Najihah. Ya sebab Maisarah Najihah ni kumpulan saya tau. Jadi Ustazah pun tanya, okey Maisarah Najihah sekarang pilih soalan yang berapa? Ustazah ada 5 soalan, pilih soalan yang keberapa. Jadi Maisarah Najihah akan kata saya nak soalan 3. Ustazah akan buka soalan 3 dan tunjuk soalan 3 tu pada Maisarah Najihah. Jadi Ustazah akan bagi tahu surah apa yang dapat untuk tilawah dan surah apa yang dapat untuk hafazan ya. Maaf ganggu, bateri saya dah nak habis tinggal 10. Okey, tak apa. Surah Semua ada record. Nanti boleh tengok yang record punya lah. Ya. Ataupun pergi kelas sekejap. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Salam ya. Saya nak tanya yang untuk testing tu untuk ujian tu kan. So Ustazah akan call setiap student ke atau macam mana? Macam ni, kami dah bincang terpulang pada guru-guru masing-masing nak buat secara Google Meet ataupun nak call, nak buat video call pun macam mana. Jadi ada perancangan masing-masing. Saya kena approach balik Ustazah yang bawa penyelidikan anak saya lah kira macam tu. Saya kena berhubung direct dengan Ustazah tu. Betul. Dan ada perbincangan baru ni, ada yang nak kata satu hari nak buat 5 orang macam tu. Jadi guru tu sendiri akan call murid tersebut macam tu. InsyaAllah kami akan lakukan macam tu lah. Terima kasih Ustazah. Okey. Jadi apa-apa pun nanti kami guru-guru yang ada kumpulan kami tu nanti kita akan berbual rapat lah dengan kumpulan masing-masing. Nak tanya satu soalan berbalik kepada buku tarbiyah amal boleh ke Ustazah? Okey, boleh.
Okey, sebab saya nak tengok dekat sini, dia ada by month, bulan tak, minggu, bulan April, bulan March. Jadi yang anak saya cakap dia skip dia start daripada bulan April pengisian tu. Ya. Dia start daripada bulan April pengisian tu dan setiap hari sebenarnya. Okey. Dan rasanya lebih yang prefer jawab ni Ustaz Rosman lah kot, sebab ni di bawah seliaan Ustaz Rosman. Jadi untuk buku tarbiyah amal saya serahkan sekejap lah pada Ustaz Rosman. Terima kasih. Kita dengar Ustaz Rosman ya. Ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Rahimah. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Okey, untuk berkaitan dengan buku tarbiyah amal, memang kita start tanda buku tu hari start bulan 4 lah, bulan April. Sekejap. Saya nak pasang saja. Okey, jadinya sekejap siapa yang nak tanya tu bagi saya catat sekejap, lepas ni saya akan buka. Jadinya untuk buku tarbiyah amal tu macam sebelum masa bulan 4 tu memang kita dah ada taklimat kan, kita dah ada taklimat kan kat murid-murid semua macam cara nak isi apa semua. Jadinya memang kita start tanda buku tu daripada bulan April lah. Okey, start daripada bulan April sampailah kami akan beritahu nanti sampai bila murid kena tanda. Tapi setakat ini murid memang kena tanda setiap hari Isnin hingga Jumaat kecuali Sabtu dengan Ahad je tak ditanda. Jadinya setiap hari walaupun cuti pertengahan tahun ke, cuti pertengahan penggal ke, murid kena isi juga selagi kita duduk hari Isnin hingga Jumaat, selagi itulah murid kena isi buku tarbiyah amal tu setiap hari Isnin hingga Jumaat. So Sabtu Ahad je tak perlu isi. Okey, jadinya kalau murid ada yang tertinggal hari-hari yang tak bertanda, murid kena usaha balik, kena ingatkan balik pada hari tersebut sama ada murid melakukan perkara yang telah dinyatakan dalam buku tersebut ataupun tidak. Jadinya murid kena ambil tanggungjawab yang sangat amanah untuk menanda buku itu dengan betul lah. Okey, jadinya dalam 16 item yang kena tanda setiap hari tu, murid-murid mungkin tertanya-tanya sebab dekat item tu ada item macam murid datang awal ke sekolah. Jadinya bila PDPR ni kita tak datang ke sekolah, jadinya instrumen-instrumen yang melibatkan di sekolah sepanjang PDPR instrumen tu murid-murid boleh tanda lah, itu dikira sebagai bonus. Dan juga kalau ada macam murid-murid kena buat kerja dengan cepat kan, murid-murid kena bersegera buat kerja, jadinya yang itu juga kalau cuti sekolah murid-murid itu kita consider sebagai satu markah bonus lah. Jadinya kalau PDPR, murid-murid diberikan tugasan-tugasan yang tertentu. Jadi untuk PDPR benda tu dikira. Jadinya item-item itu dia agak fleksibel mengikut ketetapan yang situasi yang kita hadapi. Jadi kalau nak lebih faham ke apa, murid-murid ataupun ibu bapa kalau ada soalan berkaitan dengan buku tarbiyah amal, boleh ajukan dalam grup pun okey. Sebab bila ibu bapa ajukan soalan berkaitan buku tarbiyah amal dalam grup, mungkin parent lain yang kurang faham berkenaan perkara itu pun akan jadi faham sekali lah. Jadinya kalau ada apa-apa persoalan lebih lanjut berkaitan buku tarbiyah amal, boleh ajukan dalam grup kelas masing-masing lah. Ada Alhamdulillah, okay, Ustaz, terima kasih. okey, itulah. Okey, sama-sama. Okay. Jadinya nak bagi peringatan lagi sekali lah, murid-murid kena amanah dan tanggungjawab betul-betul. Sila tanda buku tarbiyah amal tu dengan jujur. Walaupun ustaz-ustazah tak nampak awak ni, awak tanda, tapi kan malaikat sentiasa mencatat apa yang kita buat dan Allah pun nampak. Jadi kena jujur lah. Kalau betul buat benda tu, tik. Kalau tak buat benda tu, tak perlu tik. Kejujuran amat penting lah dalam menanda buku tersebut. Okay, Ustazah Rahimah, terima kasih. Okey, terima kasih Rosman. Jadi rasanya itulah penerangan tentang buku tarbiyah amal, kena isi setiap hari Isnin sampai hari Jumaat lah. Okey, kita sambung balik semula berkaitan dengan ujian tilawah hafazan kita tadi. Okey, jadi murid-murid tersebut semuanya akan bersama dengan guru masing-masing. Okey,
saya nak tunjuk sekejap lah dekat murid-murid dan ibu bapa rasanya. Nak kumpulan masing-masing, tapi kita akan hantar jugalah dalam grup kita nanti ya. Okey. Kejap ya. Kita punya kumpulan tu. Okey, nampak kan? Ni kumpulan dia. Yang kumpulan yang pertama ni Ustazah Mairan daripada kelas 6 ilmu tau. Jadi daripada Ahmad Daniel Aiman sampailah Nuha Adniyatul Fatihah. Itu daripada kelas 24 orang murid daripada kelas 6 ilmu. Jadi semua refer dengan Ustazah Mairan lah yang ni. Okey, seterusnya kelas yang kedua, kumpulan yang kedua bersama dengan Ustazah Siti Nur Syahira, iaitu separuh ya, ada sedikit murid perempuan daripada kelas 6 ilmu, teruslah sampai kepada murid lelaki daripada kelas 6 amal, iaitu kelas Ustazah Syahira daripada Nur Ain Alisha binti Muhammad Lazam sampailah yang ke-24 Muhammad Haris Hakim bin Muhammad Fauzi. Okey, seterusnya kumpulan yang ketiga Ustazah Maria Nur Adni binti Mak Piah, iaitu daripada murid lelaki kelas 6 amal, 6 amal dan juga murid perempuan. Okey, Muhammad Irfan Wafi bin Muhammad Izham sampailah Raja Nur Karin Damia binti Raja Fairuz. Okey, ini daripada kelas 6 amal. Okey, seterusnya terus kepada kumpulan 4, Ustazah Nur Asyah binti Zakaria, 2 orang murid perempuan daripada kelas 6 amal, Syazwani Dia Eldelisha dan Ummu Sakifah. Okey, seterusnya terus kepada murid lelaki kelas 6 Iman, dan ada seorang murid perempuan kelas 6 Iman iaitu Aina Kaisara. Okey. Dan seterusnya kumpulan yang kelima iaitu Ustaz Muhammad Rosman daripada Balkis Az-Zahra, murid perempuan kelas 6 Iman, sampailah kepada Muhammad Arman Danish, murid lelaki kelas 6 Taqwa. Okey, dan seterusnya dengan Ustazah Rahimah, Muhammad Darush Haziq, okey, daripada kelas 6 Taqwa sampailah habis murid kelas 6 Taqwa, Puteri Nur Arisa Humaira. Okey, jadi bolehlah murid-murid yang ni berhubunglah dengan guru masing-masing. Kita pun akan sampaikanlah, akan hantarkan nama ni dalam grup kelas grup tahun 6. Jadi murid-murid bersedia ya, mulai daripada hari ini ataupun insyaAllah kita hari ini kita lancarkan dulu. Mungkin secara rasminya ramai guru mulakan pada hari esok, insyaAllah kita akan tengok macam mana. Okey, dan sepanjang tempoh 2 minggu pentaksiran ujian tilawah hafazan dan PAFA ni, Ustazah harapkan murid-murid semua sertai. Jangan ada yang skip, jangan tak sertai kerana akan memberi masalah kepada kami. Kerana kami perlu menghantar pemarkahan tilawah dan hafazan ni insyaAllah pada bulan 7. Jadi kita tak nak ada gangguan. Ada yang dah, ada yang belum, kecuali murid-murid perempuan yang ada masalah. Jadi kita boleh refer lah pada guru-guru penilai masing-masing. Okey. Dalam tempoh 2 minggu PDPR ni, ujian tilawah hafazan berlangsung. Untuk pengetahuan ibu bapa dan murid juga, kami tetap menjalankan tugasan PDPR secara online bagi pelajaran masing-masing. Okey, contoh hari ni akhlak dengan sirah, kita akan bagikan tugasan secara offline saja. Esok pelajaran bahasa Arab, Rabu pelajaran Imla, okey. Jadi kita akan bagi secara offline saja. Di samping murid-murid menghafal melancarkan tilawah hafazan dan PAFA, murid juga dikehendaki menyiapkan tugasan offline dan insyaAllah kita tak akan bagi tugasan yang beratlah kepada murid-murid. InsyaAllah murid akan cuba siapkan apabila dah selesai menghafal ya. Jangan menghafal pun tak, melancarkan pun tak, ujian tilawah hafazan pun tak join, kerja pun tak buat. Jangan macam tu ya, siapkan semua tugasan sebab kita kena prepare, bersedia untuk kita punya peperiksaan pertengahan tahun pada bulan 8 nanti. Okey. Ustazah juga nak terangkan dekat sinilah rasanya bagaimana murid-murid nak mencari ayat-ayat Al-Quran. Rasanya ada juga kok murid-murid yang tak faham. Dan rasanya ibu bapa pun rasanya boleh jadi pembimbing ya kepada anak-anak masing-masing bagaimana nak mencari surah. Supaya kita nanti bila ujian tersebut berlangsung, perkara tersebut berlaku dengan lancar lah, tak ada masalah. Kerana kalau murid tu contohnya kita kata, okey murid dapat surah Al-Furqan.
Jadi murid tu tak tahu macam mana nak cari. Jadi Ustazah harap murid-murid boleh tahu. Jadi di sini Ustazah akan terangkan secara sepintas lalu, secara ringkas bagaimana nak mencari ayat Al-Quran, surah yang kita perlukan murid baca. Okey, contohnya tadi kita kata Muhammad Danish Fikri. Muhammad Danish Fikri dia dapat soalan nombor 3. Soalannya adalah surah Al-Furqan. Jadi Ustazah contohlah surah Al-An'am. Okey, Danish Fikri Ustazah kata awak dapat surah Al-An'am. Cuba cari surah Al-An'am. Jadi kita tengok dekat daftar Al-Quran yang dekat belakang, kita tengok muka surat berapa dekat situ daftar tu daripada sini. Rasanya murid nampak tu kan? Okey, dan rasa ibu bapa harap dapat bimbing juga ya. Dapat bimbing murid-murid cari dekat mana surah. Okey, jadi Danish Fikri pun cari tadi Al-An'am. Al-An'am muka surat 128, bukalah muka surat 128. Jadi kita cari, ingat cari tu dalam keadaan yang beradab dan bersopan. Okey, jadi dapatlah surah Al-An'am. Jadi Ustazah pun kata bacalah muka surat 1 sampai muka surat 8. Jadi Ustazah harap murid-murid tahu cari, dan pada murid yang masih lagi tak mahir cari ayat Al-Quran tu minta ibu bapa jadi pembimbing lah untuk murid-murid supaya tempoh sesi kita lakukan ujian tilawah hafazan tu berjalan dengan lancar dan tak terbuang masa lah kita nak terangkan dekat murid macam tu macam ni. Jadi biar semua tu berjalan dengan lancar. Okey, jadi Ustazah harap murid-murid faham. InsyaAllah kita akan jalankan UTH dengan baik nanti, insyaAllah bermula pada hari esok. Okey, seterusnya Ustazah nak masuk kepada perkara yang seterusnya iaitu berkaitan dengan PAFA. Okey, murid-murid akan dinilai berdasarkan buku PAFA ni ya. Nampak buku PAFA ni. Dan buku PAFA ni pun ada dah dimasukkan dalam group kelas masing-masing. Dan juga kita akan masukkanlah juga buku PAFA ni nanti dalam pelajaran kita dalam kita punya group tahun 6. Okey, untuk yang dinilai adalah dalam buku ni daripada muka surat 51 sampai muka surat 75. Macam itulah. Itu ada 3 bahagian iaitu pelajaran itu bahagian aspek daripada segi aspek tauhid, fiqh dan juga akhlak. Dan murid-murid serta ibu bapa jangan risau, apa yang ada dalam buku ni sebenarnya adalah sama dengan apa yang ada dalam buku teks PSRA. Jadi kalau murid dah ulang kaji, dah hafal semua pelajaran tauhid, fiqh dan akhlak, samalah dengan apa yang ada dalam buku tersebut. Okey, jadi jangan risau sangatlah. Okey, jadi penilaian tersebut, buku PAFA ni, penilaian tersebut bergantung kepada penilai sendiri. Ada penilai mungkin dia nak habiskan ujian tilawah hafazan dulu minggu ni, minggu depan baru dia nak fokus pada PAFA. Ada juga guru dia nak buat sekali. Setelah ujian tilawah hafazan dalam masa yang sama dia terus nak soal tentang buku PAFA ni. Jadi dia harap murid-murid dapat ulang kaji dan baca. Sebab PAFA ni penting kerana bermula pada tahun 2020 kita dah beri markah ya. Kita tak beri rasa 2019. Daripada start tahun 2019, PAFA ni pemantapan amali fardu ain ni kita dah bagi markah. Dulu kita hanya bagi lulus saja. Lulus gagal. Tetapi bermula 2019 dia jadi satu kriteria yang penting sebab kita sediakan sijil ya, sijil PAFA. Dan sijil PAFA tu bergantung kepada penguasaan murid. Jadi ada nanti akan dikategorikan murid kepada belum menguasai, sedang menguasai ataupun telah menguasai PAFA. Jadi Ustazah harap murid-murid kita semua dapat markah yang tinggi iaitu telah menguasai iaitu 90% ke atas. Jadi insyaAllah Ustazah harap bermula daripada hari ini selain daripada melancarkan Al-Quran, menghafal, tengok juga sebelum tidur tu. Janganlah main PUBG, jangan main Free Fire, jangan main Mobile Legend. Mainlah dengan buku PAFA ni kali ni. Tak lama 2 minggu je kita nak. Lepas 2 minggu tu, mainlah Mobile Legend kau tu. Mainlah PUBG, mainlah Free Fire, tak apa. Tapi dengan syarat kerja sekolah kena buat. Jadi untuk tempoh masa 2 minggu ni, tinggalkan dulu kita punya game, tinggalkan dulu kita punya itu, beri tumpuan kepada pelajaran kita. Okey. Jadi Ustazah, saya nak tanya yang PAFA tu dengan hafazan semua ada penyelidikan Ustazah yang sama lah kiranya.
Ya, di bawah ustazah yang sama. Okey. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, jadi Ustazah harap murid-murid buat persediaan sebab kita akan soal berkaitan dengan PAFA. Jadi sentiasa berkembarlah dengan buku tersebut. Sentiasa bersama dengan buku tersebut. Okey. Jadi soalan yang kita tanya pun adalah berdasarkan buku tersebutlah, buku PAFA tadi. Okey. Dan sebelum Ustazah nak akhiri, Ustazah punya penerangan taklimat berkaitan dengan perkara ini. Satu nasihat yang Ustazah minta kepada murid, sewaktu sesi UTH berlangsung dan PAFA berlangsung, murid-murid diminta sentiasa menjaga adab sopan dan juga sentiasa memakai pakaian yang menutup aurat. Sebab benda tu sebenarnya adalah markah kita kira juga penilaiannya. Jadi kita kena tahu murid-murid, PAFA ni kita nilai bukan berdasarkan pada murid menghafal membaca saja, tetapi kita tengok pada sikap murid juga, pada adab-adab yang ada pada murid. Sebab kita tengok pada tilawah tadi ada markah adab. Jadi adab tu sangatlah penting. Tapi alhamdulillah setakat ni Ustazah tengok murid-murid darjah 6 semuanya adalah murid-murid yang baik-baik dan insya-Allah beradab semuanya. Jadi terus kekalkan sikap yang tu. Okey. Selepas kita adakan sesi ujian tilawah hafazan dan PAFA pada 25 hari bulan tu adalah hari yang terakhir. Jadi selepas tu kita akan adakan sesi PDPR berjalan seperti biasa dan kita fokuskan kepada murid-murid. Kita fokus kepada untuk penguasaan peperiksaan pertengahan tahun. Di samping kita bersedia untuk mendapat arahan daripada pihak jahit untuk pentaksiran yang menggantikan PSRA. Jadi Ustazah harap murid-murid sentiasa bersedia pada fizikal dan mental untuk pentaksiran dan peperiksaan pertengahan tahun. Okey, seterusnya apabila kita dah habis peperiksaan pertengahan tahun pada 27 Ogos, insya-Allah kita akan membantu pula murid-murid, membantu guru darjah 5 dan murid darjah 6 untuk murid-murid menguasai semula pelajaran. Kerana murid pun sedia maklum, dah dapat juga maklumat daripada pihak sekolah bahawa UPKK tidak dibatalkan. InsyaAllah akan berlangsung seperti biasa. Okey, jadi selepas 25 hari bulan, 27 hari bulan 8 iaitu selepas peperiksaan pertengahan tahun, kita akan bersama-samalah dengan guru darjah 5 untuk mengulang kaji UPKK untuk murid tahun 6. Okey, jadi harap-harap murid tahun 6 bila habis peperiksaan pertengahan tahun, jangan anggap peperiksaan dah berakhir. Kerana satu lagi peperiksaan yang penting iaitu UPKK menanti murid masing-masing. Okey, jadi harap-harap murid sentiasa bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Okey. Okey, itu saja ialah yang saya nak bagi tahu. Dalam masa yang sama kita akan sentiasa bersedia dengan pentaksiran yang akan diberikan oleh pihak JAIS. Dan insya-Allah UTH dan PAFA yang akan kita lakukan insya-Allah bermula pada hari esok secara rasminya. Ustazah doakan murid-murid berjaya dengan cemerlang dan dapat kuasai UTH dengan baik. Okey, rasanya ada apa-apa soalan boleh diajukan sekarang. Kalau segan boleh type. Ya, kalau segan boleh type. Tak boleh Okey, type disampaikan. kat lock tu. Oh ya ke? Ya, saya buka. Okey, sambil Okey. tunggu-tunggu tu Ustazah nak bagi tahu juga ya siapa yang berminat untuk masuk sekolah agama menengah tingkatan 1. Borang untuk sekolah agama menengah SMKA ke SAM ke itu semuanya adalah ibu bapa dan murid perlu dapatkan daripada sekolah kebangsaan ya, bukan daripada sekolah agama. Jadi perhatiannya kepada ibu bapa dan murid mana nak murid-murid anak-anak yang nak ke sekolah menengah agama tingkatan 1 di sekolah agama menengah Kerajaan Negeri Selangor SMA ataupun SAM perlu dapatkan borang tersebut. Nanti insya-Allah dia buka pada bulan 9, dapatkan di sekolah kebangsaan ya, bukan di sekolah agama. Di sekolah agama kita hanya sediakan untuk borang untuk sekolah Ma'ahad Integrasi Tahfiz Sains, kemudian sekolah agama menengah Bestari, Subang Jaya USJ 5 tu, dan kemudian sekolah Ma'ahad Muhammadiyah Pekan Sabak dekat Sabak Bernam sana. Jadi dan sekolah kita insya-Allah Ma'ahad Integrasi Tahfiz Sains kita telah kita dihapkan, kita telah
letakkan di dalam kawasan Ma'had MITS Alam Impian. Jadi siapa yang berminat nak masuk MITS tu, Ma'had Integrasi Tahfiz Sains, bolehlah pergi tengok ke Alam Impian. Tengok sekolahnya yang sangat cantik lah selepas tol tu. Okey, dan kita berdasarkan tahun-tahun lepas, kita setiap tahun akan ada murid kita lah yang dapat temuduga untuk ke sekolah tu. Jadi harap-harap untuk tahun depan nanti pun 2022 ada murid kita yang wakil ke sekolah sana ya. Okey. Untuk sekolah agama menengah kita dalam Kerajaan Negeri Selangor yang murid-murid perlu pohon, sekolah kita selalunya setiap tahun kita telah dikategorikan untuk Salat Tinggi Sepang. Jadi apabila ibu bapa dan murid dapat tamburan daripada sekolah kebangsaan nanti, tanda sekolah agama menengah Salat Tinggi Sepang. Jangan tanda sekolah lain ya. Sebab sekolah kita memang kena ke situ dulu. Okey. Jadi tapi tak apalah, apa-apa berkaitan dengan tingkatan 1 tu boleh berhubung dengan pihak sekolah lain kali lah. Itu saya maklumkan secara ringkas saja untuk makluman ibu bapa. Okey, ada siapa-siapa yang nak tanya? Kak Raima, Izwan Daniel Zafi ada raise hand tu. Ada soalan ke? Berkaitan yuran boleh, kalau berkaitan yuran boleh semak dengan guru kelas masing-masing ya. Okey. Yuran boleh dengan guru kelas masing-masing. Izafi ada soalan. Izafi dengan siapa tadi? Izwan Daniel tu ada raise hand. Izwan Daniel nak tulis ke nak tanya Izwan? Izwan. Ustazah dah terkeluar. Jadi kalau ada soalan bolehlah, boleh ajukannya. Saya ambil kesempatan ni juga untuk sampaikan salam daripada kita punya ketua guru, kita punya guru besar. Sampaikan salam kepada ibu bapa murid-murid tahun 6 pada hari ini dengan ucapan terima kasih, banyak terima kasih atas penyertaan pada hari ini. InsyaAllah hubungan kita antara kita pihak sekolah, ibu bapa dan murid-murid insyaAllah akan membuahkan hasil yang baiklah, yang kita harapkan baik sama-sama. Dan sekali lagi saya sampaikan salam daripada ketua guru kita, guru besar kita Ustazah Siti Hakimah binti Mat Rizwan. Dan terima kasih sekali lagi pada semua yang ni lah, yang join pada hari ini. Ada lagi soalan daripada ibu bapa? Boleh tanya kalau yang luar bidang daripada kita punya taklimat hari ni pun boleh. Macam tadi ada tanya berkaitan yuran ke, nak tanya berkaitan lain-lain pun boleh. Mungkin Ustazah Rahimah ada masalah